Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Farhana binti Rohadi dari kelas TSI 5B. Hari ini saya dan rakan-rakan yang lain akan membentangkan mengenai tajuk aplikasi kaedah fiqh dalam pandemik COVID-19. Dan saya akan memulakan pembentangan dengan menerangkan mengenai definisi dan kepentingan kaedah fiqh dan pengorbanan barisan hadapan dalam membendung penularan COVID-19. Okey, kita lihat kepada definisi kaedah fiqh. Okey, kaedah fiqh atau kita kenali sebagai qawaid fiqhiyah merupakan salah satu daripada cabang ilmu syariah yang secara umumnya berbentuk prinsip asas berkaitan dengan niat, keyakinan, kesusahan, kemudaratan dan adat. Dan apabila kita lihat kepada perkataan qawaid fiqhiyah, kita boleh mengeluarkan dua definisi, iaitu perkataan qawaid merupakan kata jamak daripada perkataan al-qaidah. Perkataan tersebut dari sudut bahasa, yakni melalui bahasa Arab, bermaksud asas sesuatu dan asalnya. Dan bagi perkataan fiqhiyah pula, ia merupakan perkataan asal daripada fiqh yang dari sudut bahasa bermaksud kefahaman. Dan apabila kita gabungkan kedua-dua perkataan ini menjadi qawaid fiqhiyah, ia mempunyai pelbagai istilah yang tersendiri, dan antara istilah yang saya keluarkan ialah isu syariah berbentuk amalan secara keseluruhan yang mempunyai kaitan yang kuat dengan tema tajuk pecahan isu-isu kecil. Ini menurut Dr. Uthman Shibir 2007. Menurut Al-Nadwi menyatakan bahawa qawaid fiqhiyah melalui istilah ialah hukum cara dalam kebanyakan isu yang dapat diketahui hukum yang berada di bawahnya. Oleh yang demikian, melalui definisi-definisi yang telah dikemukakan tadi, maka dapat kita fahami bahawa qawaid fiqhiyah adalah kaedah umum di mana ia bertujuan untuk mengeluarkan hukum berkaitan isu-isu tertentu. Dan di sebalik kaedah fiqh ini terdapat kepentingannya, iaitu untuk mengeluarkan hukum berkaitan isu-isu tertentu agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian umat manusia. Dan terutamanya semasa pandemik COVID-19, terdapat pelbagai persoalan yang dikemukakan oleh masyarakat dan mereka memerlukan jawapan untuk setiap persoalan tersebut. Dan saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan mengenai isu-isu yang kami pilih dengan lebih terperinci. Okey, saya akan mulakan penerangan mengenai isu yang pertama, iaitu pengorbanan barisan hadapan dalam membendung penularan COVID-19. Okey, keadaan ini sebenarnya boleh mengaplikasikan salah satu daripada kaedah fiqh, iaitu setiap perkara berdasarkan niat. Kita pergi terlebih dahulu kepada definisi. Definisi niat pada bahasa ialah kehendak, pegangan, hala tuju ke arah sesuatu, menurut Ibnu Manzur 1992. Manakala definisi dari segi istilah mempunyai pandangan yang berbeza-beza daripada setiap mazhab. Dan oleh itu di dalam pembentangan saya hari ini, saya akan sertakan definisi niat menurut mazhab Syafi'i sahaja, iaitu yang bermaksud kehendak kepada sesuatu disertai dengan perbuatan melakukannya, menurut Al-Zarkashi 1985. Sebenarnya tidak dinafikan bahawa kehidupan barisan hadapan ini banyak terganggu kerana angka kes yang tidak menunjukkan sebarang penurunan pada awal ketika Malaysia dilanda virus ini. Mereka tetap bekerja lebih masa sehingga perlu berjauhan dan meninggalkan pasangan sendiri, anak-anak kecil dan ibu bapa bagi mengelakkan sebarang kemungkinan jangkitan COVID-19 daripada berlaku kepada orang yang tersayang. Bahkan, mereka terpaksa berpanas dengan memakai pakaian khas, yakni Personal Protection Equipment ataupun kita kenali sebagai PPE, untuk menjalankan ujian saringan kepada pesakit-pesakit maupun kepada mereka yang disyaki telah dijangkiti. Oleh yang demikian, demi menjaga kemaslahatan iaitu nyawa masyarakat, dia perlu menjalani ujian saringan tersebut juga. Keadaan ini kita boleh lihat kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, riwayat Al-Bukhari. Apabila kita lihat keadaan ini, mereka lakukan perkara ini tidak lain dan tidak bukan kerana keikhlasan niat mereka untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam membendung penularan wabak ini daripada lebih berleluasa. Keikhlasan niat sepanjang mereka bekerja adalah ingin mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan apabila mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia menyebabkan barisan hadapan lebih kekal teguh beristiqomah dalam melakukan pekerjaan sehingga mencapai kemenangan yang ingin dicapai. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Kawan-kawan saya akan menyambung pembentangan dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najamuddin bin Samsudin. Okay, baik, hari ini saya akan membentangkanlah sedikit tentang kaedah fiqh yang ketiga, iaitu al-masyaqqah tujalibut taisir, kesukaran mendatangkan kesenangan. Baik, sebelum tu kita pergi kepada definisi. Okay. Al-masyaqqah ni dari segi bahasa adalah meletihkan, manakala al-masyaqqah dari segi istilah pula digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu yang pada kebiasaannya mampu dilakukan, tetapi dalam kes tertentu ia telah terkeluar dari batas-batas kebiasaan dan menyebabkan seseorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakannya. Terdapat beberapa isu ataupun terdapat beberapa permasalahan yang timbul dan menggunakan kaedah ini. Okay, sebelum tu semua sedia maklum bahawa COVID-19 ni bukanlah satu perkara yang asing lagi lah didengari oleh kita semua, kerana negara kita telah dilanda wabak ini sejak awal tahun 2020 lagi. Okay, wabak ni telah menyebabkan ramai individu yang telah terjangkiti dan banyak kematian yang telah dicatatkan. Tambahan lagi, banyak hospital yang penuh sehinggakan beberapa buah hospital harus menggunakan tempat letak kenderaan bagi menempatkan pesakit yang terjangkiti akibat wabak ini. Baik, antara salah satu hospital yang menggunakan tempat letak kenderaan bagi menempatkan pesakit yang terjangkiti adalah Hospital Selayang. Mereka menempatkan ataupun mereka ni menggunakan tempat letak kenderaan di sebelah wad kecemasan. Okey, baik. Di sini ramai petugas yang terlibat untuk mengendalikan pesakit COVID ni. Ya, bukan tu sahaja, mereka ni juga harus memakai pakaian khas, iaitu Personal Protection Equipment ataupun lebih dikenali sebagai PPE lah, sepanjang mereka berada di hospital. Okay. Ada juga yang terpaksa pakai pakaian khas ni selama 12 jam tanpa boleh dibuka. Berkaitan dengan cara bersuci dan solat bagi petugas COVID-19 yang terpaksa memakai PPE selama 12 jam ni, okay, mereka ni dibenarkan untuk bertayamum mengikut sebagian ulama Syafi'i. Hal ini juga dikiaskan dengan hukum sapuan tayamum di atas jabirah, iaitu pembalut luka. Okay. Pendapat yang muktamad ialah seseorang yang tidak boleh bersuci dengan air ataupun debu, maka dia berada dalam keadaan faqid at-tahurain. Okay, apa tu faqid at-tahurain? Faqid at-tahurain ni adalah ketiadaan dua alat untuk bersuci. Maka hukumnya adalah mereka tetap wajib untuk solat 5 waktu dan hendaklah melaksanakannya tanpa wuduk dan bertayamum, kerana dia berada dalam keadaan keuzuran dan solatnya tu dianggap sah, tetapi perlu diqada. Okay? Seperti mana yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i kata? Al-Syafi'i ni lebih menyukai agar seseorang itu mengulang semula solat apabila dia mampu mendapatkan wuduk ataupun bertayamum, kerana sesungguhnya dia sebelum ini tidak solat dengan wuduk menggunakan air dan tidak pula bertayamum. Sesungguhnya hanya senya Allah Ta'ala menjadikan tayamum itu sebagai pengganti kepada air. Apabila seseorang itu tidak sampai kepada anggotanya air ataupun debu, maka apabila dia mampu kelak, hendaklah dia mengulanginya. Inilah perkara yang aku putus selepas beristikharah kepada Allah tentangnya. Okey. Jadi apakah yang Imam Syafi'i nak sampaikan? Imam Syafi'i ni lebih menyukai agar seseorang tu ulang balik solat dia bila dia mampu untuk dapatkan wuduk ataupun bertayamum. Sebab sebelum ni dia solat tanpa wuduk. Okey, kiranya dia solat sebelum ni tanpa wuduk, sama ada menggunakan air ataupun tayamum. Okey, sesungguhnya hanya senya Allah Ta'ala ni menjadikan tayamum tu sebagai pengganti sahaja kepada air. Apabila seseorang tu anggota dia tak sampai air ataupun debu, maka bila dia mampu nanti, so dia hendak ulang balik solat dia. Antara kaedah yang paling sesuai ataupun yang paling relevan untuk digunakan adalah kaedah fiqh yang ketiga. Okey, bagi menyelesaikan masalah ni, iaitu apa? Kesukaran mendatangkan kesenangan. Al-masyaqqah tujalibut taisir. Bertepatan dengan sebuah hadis Nabi SAW, innama bu'istum muyassirina walam tab'asu mu'assirin.
Yang bermaksud, sesungguhnya dibangkitkan kamu dengan kesenangan dan tidak dibangkitkan dengan kesusahan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Maka kesimpulannya di sini adalah ini membuktikan bahawa perundangan Islam adalah berunsurkan kepada kemudahan, kesenangan dan keringanan. Syariat Islam juga tidak dikuatkuasakan dengan kepayahan dan kesukaran. Oleh itu, tak adalah alasan bagi sesiapa yang ingin meninggalkan solat ataupun perkara yang wajib, kerana setiap kesukaran yang dilalui pasti ada jalan dan kaedah untuk menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Ufti. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan isu yang seterusnya di mana isu-isu ini turut mengaplikasikan kaedah fiqh yang telah dijelaskan oleh rakan saya sebentar tadi, iaitu kaedah fiqh kesukaran membawa kepada keringanan. Baik, isu yang telah berlaku dan mengaplikasikan kaedah ini adalah isu berkenaan penangguhan solat fardu, solat jemaat, solat Aidilfitri dan solat Aidiladha secara berjemaah di masjid-masjid. Penangguhan ini dilaksanakan kerana wujudnya sebab yang menyebabkan hukum rukhsah ini dapat dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui dan pernah belajar sebelum ini, terdapat 7 sebab yang menyebabkan hukum rukhsah ini dapat dilaksanakan. Antaranya adalah seperti musafir, paksaan, penyakit dan sebagainya. Tapi dalam konteks isu ini, ia adalah disebabkan penyakit di mana pada ketika itu pandemik COVID-19 masih lagi berada dalam keadaan yang kritikal. Oleh hal yang demikian, syarak telah memperuntukkan hukum rukhsah di mana ia dapat meringankan atau memudahkan urusan umat Islam apabila berlakunya sesuatu perkara yang di luar kemampuan mereka. Dan jika perkara yang mereka lakukan itu boleh mengakibatkan implikasi yang buruk, maka perkara tersebut akan diringankan dengan diberikan alternatif lain untuk menggantikan perkara tersebut. Terdapat pelbagai institusi fatwa antarabangsa yang berautoriti yang telah mengeluarkan pandangan mereka mengenai penangguhan solat berjemaah dan solat Jumaat ini. Salah satunya adalah Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, di mana mereka telah mengadakan muzakarah pada 15 Mac 2020 yang lalu. Hasil daripada muzakarah tersebut, Majlis telah memutuskan agar semua aktiviti di masjid dan juga surau seperti solat berjemaah dan solat Jumaat akan ditangguhkan bagi tempoh selama 10 hari. Kemudian, perlanjutan atau penamatan bagi tempoh 10 hari tersebut adalah tertakluk di bawah nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Baik, sekarang saya akan masuk kepada isu-isu tersebut. Pertama, isu berkenaan penangguhan solat fardu di masjid, di mana penangguhan ini telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan mereka mengahadkan ia kepada imam dan juga beberapa orang ahli jawatan kuasa masjid sahaja. Jadi, untuk orang awam yang biasa menunaikan solat fardu di masjid, hendaklah menunaikan solat fardu tersebut di rumah masing-masing. Khususnya berkenaan solat Aidilfitri dan juga solat Aidiladha. Kedua solat ini telah ditangguhkan dan diberikan keringanan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing juga. Perlu difahami bahawa setiap solat yang telah dinyatakan sebelum ini, iaitu solat fardu, solat Aidilfitri dan solat Aidiladha, ini berlaku pada keadaan pandemik COVID-19 masih dalam keadaan yang kritikal. Akhir sekali berkenaan solat Jumaat. Okey, umum mengetahui bahawa solat Jumaat merupakan solat yang wajib dilaksanakan oleh golongan lelaki yang cukup syaratnya. Namun, dalam keadaan pandemik ini, hukumnya boleh berubah menjadi tidak wajib. Oleh itu, golongan tersebut telah diberikan keringanan di mana mereka tidak perlu melaksanakan solat Jumaat, tetapi perlulah menggantikannya dengan solat Zuhur. Baik, bagi mengukuhkan lagi perubahan-perubahan hukum dalam setiap isu yang telah dinyatakan sebentar tadi, saya akan mengeluarkan sebuah dalil daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud, sesiapa mendengar individu mengumandangkan azan, maka tiada menghalanginya daripada mengikutinya dengan hadir solat kecuali keuzuran. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu keuzuran? Lalu baginda menjawab, ketakutan dan sakit. Melalui hadis ini, ulama telah bersepakat menyatakan bahawa ketakutan merupakan suatu keuzuran yang boleh menggugurkan kewajipan solat berjemaah dan juga solat Jumaat sama ada ketakutan itu terhadap diri sendiri maupun kepada anak-anak. Kesimpulannya, berdasarkan isu-isu yang telah dijelaskan ini, kita dapat fahami bahawa syarak telah memberikan hukum rukhsah apabila berlakunya sesuatu perkara yang di luar kemampuan manusia seperti penularan pandemik COVID-19 ini. Di samping itu, ia juga turut bergantung kepada tahap kritikal pandemik COVID-19 pada ketika isu tersebut berlaku. Di mana, jika keadaan adalah kritikal, maka penangguhan solat-solat tersebut akan dilaksanakan. Manakala,
Jika keadaan adalah terkawal, maka solat-solat tersebut tidak akan ditangguhkan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Dines. Saya daripada kelas DSI 5B. Okey, insyaAllah saya ingin meneruskan lagi pembentangan kumpulan kami mengenai aplikasi kaedah fiqh dalam COVID-19. Okay. Tajuk yang saya ingin bentangkan adalah penjarakan soft sekurang-kurangnya 1 meter ketika solat berjemaah di masjid. Sejak mulanya datangnya COVID-19, kerajaan telah melakukan pelbagai cara atau inisiatif untuk menghalang wabak tersebut daripada terus tersebar. Dan antara inisiatif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan cara ini, kerajaan dapat menghalangi penyebaran tersebut. Dan ketika PKP telah dilaksanakan, kerajaan juga telah menetapkan pelbagai SOP, iaitu Standard Operating Procedure, untuk mengurangkan lagi penyebaran tersebut. Dan kerajaan juga telah menetapkan SOP untuk masjid dan surau seperti arahan pemakaian pelitup muka sepanjang keberadaan di masjid atau surau, keperluan membawa sejadah sendiri dari rumah, limitasi jemaah solat kepada jumlah tertentu dalam satu masa, pengambilan suhu badan tidak bersalaman sesama jemaah sesudah solat, dan penjarakan soft ketika solat berjemaah. Akan tetapi timbul isu dalam masyarakat mengenai penjarakan soft ketika pelaksanaan solat berjemaah di masjid, iaitu terdapat segelintir masyarakat yang beranggapan bahawa ia bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan status hukum berkaitan soft ketika solat berjemaah. Dan isu ini merupakan tergolong dalam kategori fiqh al-nawazil, iaitu isu fiqh yang baharu berlaku. Disebabkan ini merupakan isu fiqh yang baru, iaitu fiqh al-nawazil, pertimbangan penetapan SOP untuk penjarakan soft ini berdasarkan daripada kaedah fiqh, iaitu kaedah fiqh yang keempat, iaitu darurah yuzal. Maksudnya adalah kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Kaedah ini merupakan salah satu daripada prinsip Islam yang unggul dan dijamin oleh syarak untuk dipraktikkan di dalam kehidupan manusia. Di antara perkara yang termasuk dalam prinsip ini ialah seperti mencuri, merampas harta benda orang lain dan sebagainya. Dan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu la darura wala dirar, iaitu maksudnya adalah tidak memudarat dan tidak memudaratkan. Isu ini juga menggunakan anak kaedah kepada kaedah yang keempat, iaitu merupakan kaedah yang pertama, darurah tabihum mahzurah, iaitu kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Berdasarkan daripada dalil, iaitu daripada firman Allah Subhanahu Taala daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, iaitu famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Maksudnya adalah barang siapa yang terpaksa waktu kelaparan untuk memakan yang haram dengan tiada kecenderungan kepada dosa, tidaklah mengapa, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Daripada dalil ini kita dapat fahami bahawa jikalau kita di dalam situasi darurat, maka tidak salah melakukan sesuatu yang haram yang agar kita dapat mengelakkan sesuatu kemudaratan. Dan penjarakan saf merupakan salah satu cara kerajaan untuk menangani pandemik yang sedang melanda negara Malaysia, dan ia merupakan darurat yang perlu dilakukan. Resolusi muzakarah khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang kali keempat yang bersidang pada 30 April 2020 juga bersetuju dengan cadangan pelaksanaan garis panduan solat fardu dan solat sunat secara berjemaah dalam tempoh PKP COVID-19. Akan tetapi, masyarakat perlu fahami bahawa penjarakan ketika solat berjemaah adalah muaqqat, iaitu bertempoh. Sekiranya keadaan kembali kepada yang jadi normal, iaitu virus itu sudah pulih, maka pelaksanaan solat akan berlaku seperti biasa. Okay. Itu sahaja daripada saya. Wattafiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ammar bin Abdullah daripada kelas DSI 5A.
Pada hari ini saya akan membentangkan isu yang bertajuk hukum menggunakan bahan-bahan yang tidak halal dalam proses rawatan dan pengubatan pesakit COVID-19. Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan hukum wajib mengambil vaksin bagi bertujuan untuk menjaga maqasid syariah iaitu nyawa. Maka timbulnya isu yang berkaitan dengan hukum menggunakan bahan-bahan tidak halal dalam proses rawatan dan pengubatan pesakit COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan satu hukum yang di mana diwajibkan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya mengambil vaksin ini bertujuan untuk mencegah virus COVID-19 ini daripada terus tersebar. Akan tetapi, terdapat beberapa golongan yang menimbulkan isu bahawa di dalam vaksin ini terkandung bahan-bahan yang tidak halal. Maka dengan disebabkan itu, saya akan menerangkan sedikit bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin ini. Di dalam vaksin ini mempunyai antigen, sama ada antigen ini berbentuk virus yang masih hidup ataupun yang telah dimatikan. Virus ini telah diawetkan di dalam sesetengah vaksin yang bertujuan untuk menstabilkan vaksin serta mencegah pembiakan bakteria dan kulat di dalam vaksin. Persoalan bagi isu hukum menggunakan bahan-bahan tidak halal dalam proses rawatan dan pengubatan pesakit COVID-19 akan dijawab dengan kaedah kedua bagi cabang kaedah yang keempat, seperti yang telah diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi. Kaedah kedua bagi cabang kaedah yang keempat adalah kemudaratan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Kaedah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaih." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepadamu apa-apa yang telah diharamkannya ke atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Surah Al-Am ayat 100. Intibati yang dapat kita ambil daripada dalil di atas adalah rawatan yang berunsurkan bahan yang haram adalah dilarang oleh syarak, kerana ianya boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Akan tetapi, kemudaratan kepada tubuh badan sehingga menyumbangkan risiko kepada kematian adalah lebih besar kemudaratannya daripada mengambil rawatan ini. Maka dalam keadaan ini dikategorikan sebagai darurat. Kesimpulan kepada isu di atas adalah perubatan yang menggunakan bahan yang tidak halal adalah dibenarkan di sisi Islam apabila penyakit yang memerlukan perubatan tersebut sampai kepada tahap yang boleh mengancam nyawa. Akhir sekali, kesimpulan kepada aplikasi kaedah fiqh dalam pandemik COVID-19. Kesimpulannya adalah di dalam agama Islam telah memberikan pelbagai kaedah fiqh untuk dijadikan sebagai sandaran ataupun dijadikan sebagai petunjuk kepada seluruh umat Islam bagi menjawab segala persoalan ataupun segala permasalahan yang timbul terhadap sesuatu isu yang bersesuaian dengan peredaran zaman. Jadi itu saja perbentangan daripada kumpulan saya. Segala kekurangan itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri dan segala kelebihan itu datang daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi perbentangan ini dengan tasbih kifarah dan suratul As.